sopa dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surat sebelah kan? Keluarlah junjungan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, keluarlah junjungan kita sallallahu alaihi wasallam padahal menghadap Baitullah serta mengangkat tangannya ke langit seperti seorang yang bertadarru, yang merendah dirinya ke hadrat Allah Ta'ala. Keluarlah junjungan kita sallallahu alaihi wasallam padahal menghadap Baitullah. Ada sambungan bab cerita sejarah keputeraan Nabi SAW yang masyhur dalam kitab-kitab sirah, kitab sejarah ni, yang disebut di sini dalam riwayat yang mengatakan apabila keluarlah Nabi SAW, dia ini melalui rusuk. Ini pendapat yang kuat, Nabi diperanakkan atau diputerakan daripada rusuk dia yang kiri. Keluar rusuk, kan keluar melalui jalan adat. Ini dia akan buat malah riwayat-riwayat yang lain ni. Apabila keluar saja Nabi, waladathu sallallahu alaihi wasallam nurun yatala'la'u sanah. Dalam Hamzah berzanji, ada kita mengaji berzanji ni ada lah. Dia punya ungkapan yang Syekh Hamzah berzanji susun dalam kitab berzanji dah. Apabila keluar Nabi ni menghadap Baitullah, ini dia sujud. Keluar daripada peranakan tu, langsung Nabi ini sujud. Sujud yang kita sujud sembahyang. Selepas daripada sujud tu serta mengangkat tangannya ke langit seperti seorang yang bertadarru, yang merendah diri. Dari riwayat ni kata sujud. Riwayat ni kata dia keluar ni angkat tangan. Oh beranak tak ada 2 minit lagi dia kata. Ini antara kelebihan dia panggil irhas. Dan irhas ni satu kejadian luar biasa yang mencari adat yang berlaku pada tangan Nabi dan Rasul sebelum diangkat atau diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dia panggil irhas. Dan bila dilantik menjadi Rasul secara pertabalan secara rasmi, baru dinamakan kejadian atau perkara tadi ni sebagai mukjizat. Kalau sebelum dilantik menjadi Rasul ataupun Nabi, perkara yang mencarikan adat itu dipanggil irhas. Dan irhasun, irhas istilah dalam kitab tauhid. Jadi antara perkara yang mencarikan adat ini, Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan mengangkat kedua tangan. Mengangkat tangan ni bahasa kita kata menadah kedua tapak tangan, seperti kelakuan dia tu semacam seorang yang bertadarru. Apa bertadarru?
Tafsir pada tadarruk yang merendah diri. Selaku hamba Allah, bila Allah lahirkan ke atas dunia ni, langsung Nabi tunjuk contoh di antara dia. Nabi dalam keadaan bertadarruk, iaitu mengangkat menadah kedua tangan dia ke langit, ke hadrat Allah. Apabila Nabi angkat tangan dia tu, tak beberapa lama kemudian, lepas itulah bukan makna sengkang masa lama, tak lama. Kemudian yang selepas daripada itu datanglah sebuah awan yang putih. Awan yang putih hingga menudung ia akan Nabi, lalu membawa ghaib diriku, dia kata. Lepas pada itu dia kata, awan tadi ni bawa Nabi, makna malaikat bawa. Dalam riwayat lain sebut Nabi bersin. Nabi angkat tangan ke langit. Dalam riwayat lain sebut bila Nabi beranak, Nabi sujud. Lepas pada sujud, Nabi lenggak bala ke langit, bersin. Nabi sebut Alhamdulillah. Bunyi seruan daripada langit, seluruh malaikat Allah jawab bersin Nabi, Yarhamkallah. Bila bunyi begitu ni, Ummu Syifa, Siti Aminah dan juga Ummu Aiman Suwaibah Aslamiyah, mereka pun lenggak naik ke langit. Bila lenggak naik ke langit, dua kali bunyi apa lah kalau kita ni. Bunyi apa tu? Bunyi berderau, rom, bahasa orang tu rom, bunyi kat langit. Yarhamkallah. Mereka bakat langit tengok ke langit. Mereka tak sedar masa tu Nabi, awan turun Nabi. Sama-sama tengok bawah balik, Rasulullah dah tak ada. Aminah kata, mana pi dah anak aku, mana pi dah anak aku. Dia kata, tunggu tadi kita pakat dalam awan lenggak, tengok tak ada. Hampa lah ni pakat dalam awan lenggak kan? Anak aku orang curi lah. Padahal Allah tak kepada para malaikat, khususnya malaikat Jibril, tufu bi Muhammadin jami'a awalim liya'arifu bihi wa bi sifatih. Nabi kata, bawa wahai Jibril, bawa tawah, bawa pusing, bawa ronda jami'al awalim, sekalian alam. Maknanya dibawa Rasulullah ni naik sampai ke langit ke-7, naik ke bintang, naik ke matahari. Matahari dulu kenal Rasul pada kita. Naik langit pertama, tumbuh. Bukan naik pigu tu, naik ronda. Tu panggil tufu. Kalau naik lagu tu tak panggil tufu. Tufu ni naik ronda, naik selangit kan. Yang kita kena 3 tingkat. Duduk bawah berpusing habis, naik atas pusing habis. Habis hang tawaf sakan lah. Bahasa orang kita pusing. Mana tafa ya tufu ni pusing. Kita bahasa kita ronda apa habis. Ronda apa habis apa? Tufu jami'a awalim liya'arifu bihi wa bi sifat. Tufu bi Muhammadin, bawa tawaf olehmu hai Jibril, Tuhan kata. Muhammad tu akan Muhammad jami'al awalim, naik sampai langit ke-7. Allah raham tu kondisi kita. Sampai langit ke-7 rapat dah. Semua. Betul Hadratul Qudsi tak naik. Tak kat tu kan. Jami'al awalim, sekalian alam ni 7 petala langit. Kemudian dibawa Rasulullah ni ke dalam bumi pula, 7 dalam bumi. Pusing dalam bumi. Sebab apa? Diya'arifu bihi wa bisifati, supaya semua makhluk Allah ni mengenal, kenal yang kata Muhammad, dan kemunculan dia sudah ke alam ni. Tu kemuliaan Rasulullah ni. Ni sini sebut ghaib, bawa ghaib tu pergi mana? Untuk dibawa tawaf ke seluruh alam, yakni 7 petala bumi dan 7 petala langit. Berkata Waqidi ni, ulama sirah ni, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam tak kala keluarnya bertutur ia. Nabi keluar ni boleh bercakap terus. Ni di antara 14 orang kanak-kanak yang boleh bertutur semasa usia masih lagi di dalam buayan. Ini salah seorang lah. Antara perkara yang mencarikan adat, kata Imam Suyuti, dan di antara ada Rasulullah. Dalam syair disebut panjang kan, takallama fil mahdi an-nabiy Muhammadu Yahya wa Isa wal Khalil wa Maryamu wa mubri Jurayjin summa syahidu Yusufu wa tiflu lidil ukhdudi yarwihi muslimu wa ma syita fi ahdi fir'aun tifluha wa fi zamanil hadil mubarak yakhtimu. Dalam syair disebut ada satu rangkap lupa. Takallama fil mahdi an-nabiy Muhammadu. Nanti dalam kitab Isra' Mi'raj nanti kau jumpa syair kan. Tak boleh apa tunggu dalam kitab tu kan. Nanti itu ada.
takallama fil mahdi, sudah mampu bertutur sewaktu usia masih lagi di dalam buaian. Makna budak-budak mana pun kalau selagi mana umur tak sampai 2 tahun tak boleh cakap. Adat Allah buat manusia begitulah. Tapi ini nih, insan pilihan ni ada 10 orang dalam syariat tersebut. Takallama fil mahdi Nabi Muhammad, nombor 1 Nabi Muhammad, wa Yahya, dan yang kedua Nabi Allah Yahya, wa Isa, dan Nabi Allah Isa, wal Khalilu, dan Khalil yang keempat kan, Khalil Nabi Ibrahim, yang kelima wa Maryamu, Siti Maryam, mak Nabi Isa. Mak Nabi Isa waktu kecil boleh cakap kan? Bukan cakap orang lelaki-lelaki. Tu Ji Bakar kata ni bukan perempuan kuman lagu kita pok jantan. Kita jantan tak larat nak hambat pok ni, dia kata. Oh bahasa tutup. Saya biasa ada kasar sikit lah, segan nak sebut. Ji Bakar dia cakap sedap. Satu yang kelima kan, wa ma syitah fi ahdi fir'aun tifluha kan, wa mubri jurajin summa syahidu yusufu, yang keenam kanak-kanak yang melepaskan Juraish daripada ditahmah berzina dengan seorang perempuan. Wa tiflu lidzil ukhdudi yarwihi muslimun, dan kanak-kanak ashabul ukhdud. Ini saya akan sebut cerita ni dalam kitab Dardir. Dan Dardir ni ada syair, kita akan ambil kisah dia satu-satu. Itu yang ke-6. 6, 7. 7. Takallama fil mahdi Nabi Muhammad wa Yahya wa Isa wal Khalil wa Maryamu wa mubri Jurajin summa syahidu Yusufu. Yang ke-7, syahid, saksi, iaitu anak kecil yang menjadi saksi melepaskan Nabi Allah Yusuf daripada terkena rancangan Zulaikha. In qudda min duburin fasadaq wa kazabat wa huwa minas sadiqin. Yang cerita dalam surah Yusuf, waktu Nabi Yusuf kena cari baju, tiba-tiba Abdul Aziz, menteri Mesir, balik buka pintu tengok kena pelekoh lah Nabi Yusuf, dipelekoh oleh Zulaikha. Lepas tu dia buat treat, dia buat raya, koyak baju, dia kata dia pelekoh cik abang ni. Dia kata Zulaikha. Yusuf kata saya ada. Dia kata kalau tanya apa dua apa tak mengaku. Cari satu bukti, kata hang tu betul Yusuf. Yusuf kata tu ada anak kecil yang tidur dalam tu. Tanya dia. Budak kecil ni kata in qudda min qubulin, sekiranya carikan itu, cari daripada sebelah depan. Fa sadaqat wa huwa minal kazibin. Betul belah Zulaikha. Yusuf salah. Ana ada orang gol kat belakang. Anda benda tu duduk depan kan. Nak pusing kot mana kan? Bukan 10 kaki. Budak tu jawab, in qudda min durin. Tapi kalau cari baju tadi ni dari pihak belakang, fa kazaba, Zulaikha pembohong, wa huwa minas sadiqin. Yusuf yang betul. Tengok cari belakang. Lalu Quran kata apa, inna kaidakunna azim. Taktik perancangan perempuan ini lebih besar dan bahaya daripada syaitan. Itu yang Sayyidina Ali kata, jangan dengan perempuan, jangan. Hang tak payah duk habaq lah hang sorban besar pun. Main dengan perempuan ni jatuh. Walaupun perempuan ni kata saya dikeluarkan daripada syurga sekalipun, jangan. Ini ra'aitu hamma fid dunya katsira wa aktsaruha yakunu minan nisa'i. Sayyidina Ali kata, aku tengok banyak masalah, kerusingan, problem besar-besar yang berlaku atas muka bumi ini, banyaklah punca dan perempuan. Ini ra'aitul hamma fid dunya katsira, banyak, tapi wa aktsaruha yakunu minan nisa'i. Yang paling banyak punca perempuan, jatuhnya laki-laki perempuan. La ta'manna bil unsa qattu yawma. Jangan merasa kata kita ni tak ada masalah dengan perempuan, boleh selamat. Walaupun satu ketika, walau khalat nazaltu minas sama'i, walaupun perempuan tu mahabak, saya baru turun pada langit. Hang jangan percaya Sayyidina Ali. Itu nak perempuan. Sayyidina Ali sebut syariat dia. Itu Nabi Yusuf 7 kan. Wa ma syitah fi ahdi fir'aun tifluha.
Yang ke-8 ke-9? 9. 9. Wa ma syitah fi ahdi fir'aun tifluha. Kanak-kanak pada zaman Masyitah. Masyitah ni iaitu tukang sikat anak betina Fir'aun. Nama dia tak tahu, tapi dia tu tukang sikat. Mimsyat tu makna sikat. Masyit ni isim fa'il, orang yang menyikat rambut. Tu siapa nama Masyitah ni, dia rajin sikat rambut barangkali mak dia buah nama tu. Orang tukang sikat anak perempuan Fir'aun. Wa masyitah fi ahdi fir'aun tifluha. Dia ada anak, saya akan cerita dalam kisah Dardik ni, dan dia cerita macam sikit. Wa fi zamanil hadil mubarak yaftimu. Yang nombor 10, seorang kanak-kanak daripada Yaman, ayah dia bawa mai di depan Nabi. Masa tu Nabi tahnik dia, kemudian Nabi tak atas reba dan Nabi tanya, man ana ya ghulam, wahai budak kecil, aku ni siapa? Budak tu kata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Tu sebut dalam kitab sejarah daripada 10 orang. Ini Rasulullah SAW. Nombor 1. Ini benar-benar yang mencarikan adat kanak-kanak yang boleh bertutur, bercakap sewaktu usia masih lagi di dalam buayan. Dan 2 tahun dia boleh jalan, dia tak duduk dalam dia lah. Tu dia duduk merata ceruk lambat, bagi tak tutup pintu. Itu riwayat daripada Waqidi. Tak kala keluar Nabi SAW bertutur ya Nabi. Apa kata Nabi, jalalu rabbir rafi', maha besar kebesaran Tuhanku yang maha tinggi. Muji Tuhan terus, keluar mulut, puji Tuhan terus. Wa zikrullah dzikran katsira. Sebutlah nama Allah ini dengan sebutan yang banyak. Ya Rasulullah, keluar sebut nama Allah dulu. Bukan sebut nama dia, keluar mama kunyih mak tu kan, sebut nama Allah lagi seronok kan. Allahu akbar. Ni mak ni ada habaq, tapi ada Allahu akbar dulu. Sebut nama mak dia tu. Pertama dia sebut nama mak, pak tak sebut lagi. Allah kembang. Tengok, dia kata tengok mak dulu cik oi. Ada kemah tu. Itu satu riwayat. Dan pada satu riwayat, yakni riwayat yang lain, julung-julung, yakni mula-mula yang bertutur ya Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa itu masa beranak tu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ni dalam kitab ni, dalam Dardir riwayat ni. Jadi nanti kita akan jumpa ni. Mula-mula dia akan cakap ni. Dia akan ada cerita 17 cerita kalau tak silap. 14 tu dia sebut setiap depa ni ada perkataan yang mereka ucap. Macam Mubri Juraish kan, Syahid Yusuf. Depa hanya cakap banyak tu, lepas pada cakap tu tak cakap dah sekali tu. Rasulullah ni 4 bulan 5 bulan cakap. Fasih dengan sepasih bahasa pun umur 5 bulan. Cerita Rasulullah ni kelebihan dia pelik. Sebab Rasulullah ni kejadian dia dalam riwayat sebut sehari sama dengan sebulan. Beranak sebulan, beranak seminggu, macam umur anak 7 bulan. Dan kita 4 bulan sumbat muai dah, 7 bulan tepung talam. Mana Nabi 7 hari boleh sebut, boleh sumbat tepung talam. Kita cuba beranak sumbat aku tu, mampu kerah anak tu. Itu kekuatan Rasulullah bagi, kekuatan zahiriyah. Nanti kita akan ngaji dalam Syama'il, apa kekuatan zahiriyah Rasulullah, apa kekuatan batiniyah Rasulullah. Ini cerita dalam Syama'il lah. Ini cerita gitu lah. Sehari macam sebulan. Rasulullah ni umur sebulan merangkak, umur 2 bulan bangkit berjalan, umur 3 bulan miti atau ceruk, umur 4 bulan lari gedebak kuat tak mampu. Bahasa kita kata kuat tak mampu, lari dengan kuat steady lah. Umur 5 bulan
pi lawan lari dengan kawan-kawan. Umur 8 bulan, 7 bulan mula bercakap fasih. Umur 8 bulan sefasih-fasih lidah. Umur 10 bulan lawan lontang anak panah. Kita lah panah haram tak terima ni. Itu kekuatan Rasulullah. Tubuh badan yang Allah buat luar biasa. Dan itu yang apa Imam Ibnu Hajar Asqalani sebut tu. Dan dalam apa ma ajbalu minka ma ahsanu minka talidin ma ahsanu minka ma lan taqattara aini wa ma ajbalu minka talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annama khuliqta kama tasha'u. Ibnu Hajar sebut tu. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Nabi dijadikan Allah bersih sama sekali daripada sebarang kecacatan dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah Rasul dijadikan mengikut cita rasa dia, bukan mengikut cita rasa Tuhan. Dan kita dijadikan mengikut cita rasa Tuhan. Ikut Allah nak jadi kita. Kalau ikut kita tak mau begini. Kita pun janganlah kan kalah Brad Pitt jangan. Jadi kita dah terima Allah seolah-olah Nabi dijadikan ka'annaka qad khuliqta. Seolah-olah Allah jadikan Nabi Muhammad ini sebagaimana kehendak dia. Ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Wahai ya Rasulullah, ini kata-kata Zaid bin Sabit sebab tu muji Rasulullah. Bila Zaid bin Sabit ni orang hebat lah. Di antara beberapa orang, tak silap ingat saya, lebih daripada 67 orang penyair Rasulullah yang menjawab balik tuhmahan Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah nak tuhmah Rasulullah ni syair kan, ketinggian bahasa, menghina orang melalui sastra. Sahabat-sahabat ni mungkin jawab dia kena ada macam tu. Tajam mereka punya lidah mereka, lebih tajam daripada mata pena. Kita tak ada ni, orang hina makin apa hang kata lagu ni, tak mau orang jawab melalui sastra, jawab sastra kan. Lagu Piramli jawab dekat Syarif Dul kan. Syarif Dul kata, sediakan payung sebelum hujan, kalau kail pajang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Piramli kata apa? Dan biar berdentum guruh di langit, bumi tak hancur sebelum kiamat. Hangat hati Syarif Dul guna ayat tu. Tajam bahasa dia. Aku ingatkan Tengku Juh menjengah tiba, rupanya kemarau panjang yang menjelang. Menteri Pasola kata Piram di balah, sedangkan gajah berkaki 4 terkadang jatuh tersandung kaki terlipat. Bahasa tu betul lah, sastra tu patuh, memang ketinggian bahasa. Ini melambang standard satu bangsa. Sahabat-sahabat ni lebih kurang 60 orang lebih penyair Rasulullah. Mereka mungkin jawab, mereka susun bahasa yang begitu tinggi. Zaid Sabit jawab apa? Sastra. Dalam medis sastra Arab. Habis itu berkata Syifa, ini Ummu Syifa. Ummu Syifa ni siapa dia? Badal pada Ummu Syifa, Bunda Abdurrahman bin Auf, mak kepada Abdurrahman bin Auf bin Wa'il, dan pak dia tu nama Auf bin Wa'il. Rahman seorang saudagar hebat. Auf bin Wa'il ni, dan ada sejarah dia. Abdurrahman ni salah seorang sahabat yang cukup kaya lah. Dan di Mekah pun dia kaya, di Madinah pun dia kaya. Sejarah Abdurrahman bin Auf, Tujarul Jannah. Nabi panggil dia saudagar syurga. Dia kaya semua. Dia yang kaya. Barang dagangan dia masuk dalam kota Madinah cukup hebat, sehingga dia tak dan nak hilang takbiratul ula dengan Rasulullah. Dia pipi Nabi mula ucap Fatihah lah. Habis sembahyang dia teriak. Dia kata, ya Rasulullah, saya terlepas fadilat takbiratul ula. Nabi kata, dah terlepas, tak boleh buat apa dah. Boleh tak keuntungan perniagaan saya hari ini saya sedekah fisabilillah? Nabi kata, tak boleh tampung fadilat fisabilillah. Saya campur sekali dengan modal, bagi ke semua orang ni 100 ekor unta barang dagangan. Kalau bukan sikit, 100
100 lori tu. Nabi kata bagi minyak tu pun tak cukup, nak dapat balik takbiratul ula. Wahai Abdul Rahman, ya Rasulullah, saya bagi seluruh harta saya. Nak fadilat takbiratul ula. Lepas nampak akhirat dunia tak ada apa dalam tengah mah. Nabi kata tak boleh lagi. Wahai Abdul Rahman, kalau hang bagi dunia ni pun tak boleh kabur. Teriak. Okey apa? Terlepas fadilat takbiratul ula. Bukan menjadi masbuk ni. Kita masbuk ni saya mati lah. Punya teruk. Tu para sahabat nilai akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula. Memandang tinggi akhirat, rendah dunia. Itu hebat sahabat. Ya, yang di rumah Sa'ad bin Sa'id As-Sa'idi dalam Manaqibul Ansar, dalam Sahihul Bukhari dia cerita sewaktu hijrah, dalam sirah Ibn Hisham dia cerita sahabat ni singgah jadi tetamu rumah siapa, sahabat ni singgah jadi tetamu rumah siapa. Kalau orang minat sejarah ni kena ingat kan. Sahabat antara Sayyidina Sa'ad bin Sa'id As-Sa'idi, seorang sahabat di kalangan kabilah Ansar yang masyhur, orang kaya. Dia bini 3. Abdul Rahman bin Auf menjadi tetamu dia Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansari kan, dia Abdul Rahman bin Auf hijrah dengan Rasulullah. Dia termasuk 8 orang sahabat yang awal masuk Islam. Abdul Rahman bin Auf as-sabiqun al-awwalun fil Islam kan, geng golongan senior dalam Islam, geng yang terpilih kali, sabiqun al-awwalun. Malah dia termasuk rajulun mubasyirun bil jannah, laki-laki yang Nabi jamin ahli syurga. Abdul Rahman fil jannah, Nabi sebut seorang sebelum. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, termasuk Abdul Rahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ubaidillah Abu Ubaidah bin Jarrah, termasuk ada 10 orang, termasuk Abdul Rahman bin Auf. Hebat Abdul Rahman bin Auf. Masa dia jadi tetamu kepada Sa'id As-Sa'idi. Sa'id As-Sa'idi kata dekat dia, wahai Abdul Rahman, saya mempunyai banyak kebun kurma. Kamu pilihlah tengok hak mana kebun kurma yang kamu berkenan ni, aku nak bagi kat hang terus. Tu geran nak buh nama hang. Abdul Rahman bin Auf kata, barakallahu fi malika ya Sa'ad. Mudah-mudahan Allah memberkati kamu dan harta-harta kamu. Aku hijrah daripada Mekah mai ke Madinah bukan aku nak cari harta. Di Mekah aku orang kaya. Walaupun aku hijrah sehelai sepinggang, bukan tujuan aku hijrah mai sini kerana nak harta kamu. Aku hijrah kerana ingin membantu Rasulullah dan kerana Allah. Dan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diarihim, pok-pok orang fakir miskin di kalangan pok-pok muhajirin yang diusir daripada Mekah, keluar mereka ni, dihambak daripada negeri. Sebab apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanah wa yansuruna Allah wa rasulah. Dan suratul Hasyr semua nak cari keridaan Allah, yang kedua ingin membantu agama Allah dan Rasul. Wa ulaika humus shadiqun, mereka inilah orang yang benar dengan Allah. Juga dalam surah Hasyr. Lepas tu yang kedua sifatnya Allah sebut dalam suratul Hasyr, pok-pok muhajirin kan, pok-pok muhajirin, pok-pok ansar, alladzina tabawwa'u dar wal iman. Orang-orang pok-pok ansar ini menyediakan tempat, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka walaupun dalam keadaan memerlukan hajat, tapi mereka dahulukan kehendak sahabat baik daripada itu muhajirin. Sa'ad bin Sa'id ni dia semawa dekat Abdul Rahman bin Auf, aku kebun banyak, hang nak hak mana hang kenal. Kalau kita bagi hak elok kan, hak tahun tu teruk sikit kan, traktor kan, komputer semua lekat nama. Ambil lah macam tu kan, carilah model sikit-sikit abang tabun dan tanah tu kan, takkan aku nak pergi ke semua. Dan menyuruh tu pun banyak 100,000 lah. Lah yang kata para sahabat bagi dia takut tak. Mudah-mudahan Allah berkati pada harta kamu. Dia tengok Abdul Rahman bin Auf lama, tanya pula, ya Abdul Rahman bin Auf, saya mempunyai 3 orang isteri. Pilih hak mana yang hang berkenan, aku akan ceraikanlah. Habis hatta madat iddatuha, apabila habis iddah dia nikah, duit aku semua aku sepat. Bini bercerai lagi sebab sahabat yang terjalin. Dia kata kekuatan iman para sahabat. Kita nak cerai gini kan,
bini kawan mak lagi dah. Kalau bini nak hak mana? Kelas ambil hak muda pun aku bagi, hak tua lagi aku bagi. Kalau kita ni ada 3 orang ambil hak tua, tidur malam berkencing tikar buat ni. Hak tu bagi, hak muda tobat lah, tumbuk dulu lah. Saya kata ambil hak mana, hang kenal hak mana aku cerai, habis dah nikah. Abdurrahman bin Auf kata, barakallahu fi ahlik. Allah, mudah-mudahan Allah berkati pada ahli keluarga kamu. Aku bukan main nak cari bini sini. Dullani ala suqin, hang tunjuk sat dekat aku tang mana tempat orang nak nikah. Aku nak bina ekonomi untuk membantu Islam aku lah Nabi. Dan betul bila Rasulullah wafat, dia lah yang menyara ahli keluarga Rasulullah, semua isteri-isteri Rasulullah, anak cucu Rasulullah, dan juga para sahabat yang lain, serta fakir miskin, anak yatim dan janda dina. Alhamdulillah. 1 bulan 40,000 dia habis. Sampai dia mati. Dia hebat dah kan. Dia beli syurga. Dia cerita lah. Mana nama mak dia tu? Mak dia orang hebat ni. Syifa, bidan terbaik di kota Mekah pada masa tu. Sebab masa Siti Aminah nak beranak ni, semua bahasa Islamiah kata banyak tok-tok bidan dalam Mekah ni nak ambil hak mana. Aku tak mau orang lain, aku nak ambil di hulu Mekah tu. Ummu Syifa ni mak Abdurrahman bin Auf. Tu disebut sini. Siapa yang kata Ummu Syifa ini seorang wanita bidan yang terkemuka di Mekah di masa tu. Bidan yang cukup top. Top nombor 1 ni kalau ranking Ummu Syifa. Kepakarannya dan pada keturunannya. Abdurrahman bin Auf ni pun tuan Nabi juga, tapi bukan melalui anak cucu Nabi ni, untuk nenek moyang atas. Tu hebat. Ummu Syifa ni terkenal ni. Ummu Syifa cerita apa? Tak kala memputra Aminah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah nak dilahirkan, jatuhnya ni keluarlah Nabi tu atas tanganku, dia sambut dengan tangan. Kan untuk bidan sambut dengan tangan lah. Bila dia beranak, tapi Rasulullah pun nak usul. Dalam riwayat ni dia sebut ada beranak adat juga. Ni tak apalah, pelbagai riwayat ni. Jadi keluar Rasulullah ni jatuhlah tangan dia. Aku dengar akan yang bertutur, aku dengar apa yang dia kata. Makna kata ada bunyi suara. Suara siapa? Tak tahu suara siapa. Suara malaikat lah. Suara malaikat. Mana keluar saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dengar bunyi orang kata. Tu yang dia buat jumlah antara tiada, aku lihat rupanya orang tak ada orang. Beralih mai tak ada pun orang, tapi bunyi suara. Suara tu kata apa? Rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati akan kamu. Tu bunyi doa lagu tu. Bila dia kata dengar bunyi lagu tu, lalu bersuara ia, yakni bersuara junjungan kita Nabi baru beranak ni, berkata, Syifa, saya tengok. Dia kata hak atas tu, bukan dia kata perkataan lain. Dia makna dia cerita gini lah, aku ni bila aku sambut hajar Rasulullah keluar, aku dengar bunyi suara. Suara ni kata rahimakallah. Lepas tu aku dengar budak kecil ni, Nabi bercakap balik, tapi dia tak habaq lah kata apa. Cuma dia habaq tak bercakap. Apa yang dia tutup tak habaq. Cuma dia nak habaq cakap je. Berapa kali dia kata Allahu akbar kabira alhamdulillah, kata banyak ulama kata disebut tu. Tu maksudnya. Berkata Syifa, ni sambung cerita lagi lah. Tiba cerah alam ini, yakni tiba-tiba ni, bukan tiba-tiba. Makna tiba-tiba bila dilahirkan Rasulullah saja, cerah alam ini, seluruh alam ni jadi cerah, serupa dengan matahari terbit dah. Malah cahaya Rasulullah ni lebih terang daripada matahari para sahabat dah. Kalau tengok matahari terbit dulu tu,
Nabi pergi duduk sebelah matahari kan, kita nampak tu jadi kurang cahaya matahari. Dia kata cahaya nur. Sebab tu kajian yang dibuat di negara barat, rambut yang dipercayai rambut milik Rasulullah ni, mereka buat di ujian DNA. Mereka kata tak ada DNA. Pasal bila kami cek dengan mesin ni, semua cahaya. Rambut tu cahaya. Kalau dia macam kita ada DNA, dia punya atom-atom, Rasulullah tak ada. Dan mereka buat kajian, serban yang Rasulullah pakai tu orang putih ni, mereka punya hak. Allah nak buka hidayah mereka. Serban mereka, hak serban yang Rasulullah pakai tu, mereka cek-cek ada karbon di situ tu. Mereka kata ada benda yang lekat di serban yang tak ada atas muka bumi. Makna serban tu Rasulullah pakai Isra wal Mi'raj. Benda tu kan, kita kata kalau kita lekat habuk mana? Habuk belah kejang, tahu kan? Lekat habuk kau datang apa benda kan. Tapi ada benda yang lekat di serban tu yang bukan objek atas muka bumi. Benda langit. Tu yang kata bukti Isra wal Mi'raj secara sains lah. Secara riwayat iman kita percaya lah. Ini Ummu Syifa cerita. Berkata Ummu Syifa, tiba cerah alam ini antara matahari naik dan matahari jatuh. Ni cerah dia ni seolah-olah matahari naik. Kan matahari naik nampak cerahan, nampak habis. Jadi kita bagi-bagi yang kata subuh habis pukul 7 suku, dalam 7.20 lebih nampak cerah. Cerah tu dia punya, padahal waktu tu malam. Rasulullah beranak ni sebelum subuh. Kelam lah, mana pernah sejarah tanah Arab ni cerah sebelum matahari naik kan? Kita pun tak ada. Kalau cerah lampu kita pun tahu kan. Ni tak ada apa lampu apa atau selek pun tak ada lagi. Zaman tu pakai jagung api ya. Ummu Syifa bila pi turut Suwaibah Aslamiyah pi turut dah, apa nama Ummu Aiman. Ummu Aiman lah dulu. Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Jahal kan, Abu Lahab. Ummu Aiman hamba pemerdekaan daripada Abdullah. Ummu Aiman ni lah yang pi turut apa nama Ummu Syifa ni, pakai jomong api tu jalan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya ada hajat apa di tengah-tengah malam dia duduk turut ni. Ada orang nak beranak puan. Isya tak ada lah kau orang lain. Cambah lagi ikut tu. Dia duduk tahu mana? Abang duduk dekat tangan. Dia tak ada orang lain dah. Dia kata dia tak mau orang lain, dia nak puan dia pak. Syifa kata tak apa. Ambil itu orang bela. Bawa dia pun api li. Memang maksud Ummu Syifa mesti tak beranak lagi lah. Beranak tu balik elok lah. Cerah kan. Ni Ummu Syifa. Dia kata bila keluar Rasulullah ni, dia kata macam dengan waktu matahari naik dan matahari jatuh, hingga aku nampak mahligai Raja Rom. Tu dia punya cahaya dia cerah. Jauh memang tu kekuatan cahaya Rasulullah. Kemudian aku beri minum akan dia susu. Aku bagi dia makan mam susu. Dan pada satu riwayat, ni satu riwayat yang lain, aku selimutkan dia kan Nabi kita SAW, dan aku bertidurkan dia. Bertidur ni mana kalau kita duduk ya kan, tepuk. Maka dengan ketika itu jua mentudungkan dia oleh sebuah gelap, yakni awan gelap, sambil kecut perut aku. Kita sama-sama dia kan, dia tepuk, angkat sama-sama keluar tu. Nabi dia tak ada royau lagu kita ni kan. Dia keluar tu cakap tu, alhamdulillah, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukan wa asila. Tu Nabi sangat dia Nabi Allah budak betul tu je. Sedih kata dia ambil Rasulullah ni, dia kucup. Allah wanginya Muhammad budak ni kan. Pasal Nabi keluar dalam keadaan nazifan, bersih, tak ada cemak sikit pun. Kita kalau keluar tu dia berlemuh daripada ujung kepala sampai ujung jari ni, berlemuh ke semua. Kalau orang tak basuh beretang betul lah muka kita. Tak ada siapa pun yang beranak dalam keadaan hebat kan, beranak hina. Allah kena dalam keadaan nazif, madhunan, badan berminyak, makhulatul ain, dalam keadaan bercelak kedua mata Rasulullah, makhtunan,
dan dalam keadaan siap dikhatan oleh Allah. Nabi pendapat kuat, Nabi khatan lah. Beranak tu apa nama, masuk jawi lah kan. Bahasa orang tua ni masuk jawi lah kan. Kalau bahasa orang mudah ni kasar sikit kan. Dah dia hang tak kerat ni. Kerat. Ni kata keadaan Rasulullah. Keluar ada kata awan main duk tudung dah Rasulullah masa dia duk tepuk bagi dia sambil kecut perut aku. Naik kecut perut ni lah. Tak pernah jadi. Pelik budak ni. Aku ni lama puluhan tahun menjadi bidan. Seluruh Mekah ni boleh kata keluar kot tangan umur syipak lah. Aku tak pernah jumpa bayi yang pelik macam ni. Kecut perut tengok. Serta seram bulu rumahku. Seram bulu rumah, cerin bulu rumah. Kita kalau takut automatik tu ada nak cerin, naik sirap. Hai, dah hantu raya. Cerin bulu rumah tu tak ada pakai kasut. Duduk bawah. Dia kata cuma dia tak lari. Lalu diriatkan dia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dariku sambil mendengarku ke mana engkau bawa dengan dia. Katanya kepada masyrik dan maghrib. Ini riwayat ni sebut. Bunyi malaikat dia tanya, anda buat bidang mana weh? Di timur dan barat. Orang timur barat ni seluruh alam. Antufu bi Muhammadin jami'a awadim liya'rifu bihi wa bi sifatih. Dan supaya semua makhluk Allah ini mengenali yang kata Rasul Muhammad qad wulida. Kerana Muhammad ini sudah diputerakan dia. Ini kemuliaan Rasul. Sebab tu semua alam kenal dah. Dan bila Nabi lalu pokok tulu kenal dah Rasulullah. Sebab Rasulullah lahir tu malaikat Jibril ni bawa pergi tunjuk lah. Dan yang tak tahu apa ada orang sah tu di syariat. Yang pertama manusia, yang kedua jin. Dua-dua ni bodoh sampai mampu. Dua ni tak kenal sampai sudah. Hak lain semua kenal, batu, kayu semua batu. Nabi ni batu bagi salam ni kita akan dalam sirah dia. Dipegang batu. Subhanallah. Mai berkekak. Nabi bubuh dalam tangan senor pegang. Bunyi kuih slow dah. Subhanallah. Buh dalam tangan Umar pula. Buh tangan Umar kuih slow. Subhanallah. Buh dalam tangan Sayyidina Osman tak bunyi dah. Dan tu nak ada isyarat yang para ulama sebut. Dalam syair Imam Abu Qasim, amratu kafan sabahat fiha al-hasa, amratu kafan sabahat fiha al-hasa wa arwahul jaysha bima'il mahiri. Dengan syair amratu kafan sabahat fiha hasa. Nabi usap ketiba tubuh dan tapak tangan. Sabahat fiha hasa, bertasbih ketiba tubuh tadi ni dalam tangan Rasulullah. Wa arwahul jaysha bima'il mahiri. Dan Nabi juga mempuaskan dahaga tentera yang keluar perang fisabilillah dengan air yang tawar, ini air yang terpancar di celah jari Nabi. Dan ayat-ayat telaga baru cerita dalam mukjizat. Kita akan tahu dalam syirah. Dan syair dia. Syair Munfarijiyah. Bisa dengar syair Munfarijiyah. Syair tu. Syair munajat kita supaya Allah lepaskan daripada kesusahan. Ishtaddi azmatu tanfariji qad azana layluki bil balaji wa dhalamul layli lahu mataran hatta idza ajaat taji. Syair dia panjang. Sedap syair wataniah dia bawa. Haji baca oleh ya. Lupa lah. Ishtaddi azmatu tanfariji qad azana layluki bil balaji wa dhalamul layli lahu surujun hatta yaghshahu abu suruji. Syair syair Munfarijiyah. Syair ulama kata kalau baca Allah akan lepaskan kepayahan. Banyak amalan nak bawa. Syair dia sedap. Sama Abdullah Khadir bawa. Ishtaddi azmatu tanfariji qad azana layluki bil balaji wa dhalamul layli lahu surujun hatta yaghshahu abu suruji wa sahabul khairi lahu matarun. Syair kan panjang-panjang lah. Boleh lah. Nak bengang kepala nak dapat. Lama tak lupa. Tak bujung.
ujung fasa amr tukafan sabahat fiha al-hasa wa arwahul jaysha bima'in nahiri. Syair Arab ni terbit ayat tu, Allah kita dengar bahasa Arab tinggi ya. Habis itu diriwayatkan bahawasa di masa beranak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunlah Jibril. Diberi tugas oleh Allah untuk menyambut Nabi. Apa tugas dia lagi? Dan memotong ia Jibril pusat Nabi. Dan bang di telinga. Bukan pasal Nabi tak terpelihara, cuma nak menjadi syariat panduan bagi umat. Bila beranak, antara kita nak kena buat khitan. Khitan ni masuk Jawi lah kita bahasa ni. Dan antara dia lagi kita kena bang, tapi kita orang Melayu tak masuk Jawi lagi mana kan. Dah kawan tu rayau selok dah keluar main. Sentai pergi duduk masuk Jawi lagi kelupa. Kita masuk Jawi kecil-kecil lagu tu kes penderaan kan. Arab masuk Jawi biar ni kes azan bang di telinga. Sebab tu kita ni sunat azan telinga kanan, lepas pada azan kita baca inna anzalna sekali, lepas tu baca qul huwallah sekali, kemudian iqamat telinga kiri baca inna anzalna 3 kali. Para ulama sebut insya-Allah budak ini tidak akan dikenakan penyakit dan diganggu oleh Ummu Subyan. Dalam yang mana ada sebut Ummu Subyan ni bunyian cara mengawal anak daripada gangguan iblis. Tapi beranak kena bang tu dulu bang. Lepas pada tu baca inna anzalna sekali, qul huwallah, belah kiri baca qamat, lepas tu baca inna anzalna 3 kali. Anak tu terhindar daripada gangguan syaitan dan Ummu Subyan. Diculik Ummu Subyan zaman dulu, bunyian curi budak. Zaman Syekh Bakri Syato apa ni? Curi budak. Membunyian dia nak beranak tak boleh. Mai duk pedih anak kita. Dia ingat senang orang nak boleh seorang-seorang. Tapi turut alim ulama panggil benda. Dulu zaman Syekh Abdul Qadir Jalani, raja jin colek perempuan nak ambil buat bini dia. Nak cari tok bomolin semua angkat tangan, tak orang jin. Dengan ifrit ni. Lalah pergi cari Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani panggil. Dia tanya dia, pasal apa hang nak ambil dia buat bini? Dia kata saya berkenan. Hang pakai syariat mana? Hang panggil raja hang mai? Mai raja jin jumpa Syekh Abdul Qadir Jalani, raja wali. Cerita. Kau ni dia suka pedih orang. Kau jin. Ini bang lingo. Serta memakai ia Jibril akan Nabi pakaian putih, bukan pakaian putih. Kemuliaan. Berkata Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setengah dari karamahku, yakni kemuliaanku kepada Tuhanku ini nisbah dengan Tuhan. Dan di sisi Allah lah antara kemuliaan yang Allah berikan kepada aku, kata Sayyidina Anas bin Malik, riwayat Rasulullah cerita, rasa aku diperanakkan daku serta sudah terkhatam. Maksudnya dah makhtunan tu yang kata Rasulullah ni bila keluar nazifan, bersih, badan tu pula tak ada kotor sikit pun, bau pun pada, madhunan, berminyak, dan elok semua, makhulatal ain, bercelak kedua mata Rasulullah. Oh, mata celak ni ain. Dan makhtunan, dalam keadaan siap di khatan. Khatan siap dah. Ini riwayat ni banyak ulama sebut. Padahal tidak pun melihat ia akan kemaluanku. Ada riwayat disebut khatan siap dah. Riwayat tadi kata Jibril yang khatan.
Yang khatan tu ni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim khatan tu. Sebelum nama Nabi Ibrahim, orang tak khatan. Perempuan zaman Nabi Ibrahim. Perempuan mana yang mula dia khatan? Iaitu Siti Hajar, dia khatan oleh Sarah. Sarah khatan. Mula-mula perempuan zaman tu tak ada pakai subang. Sarah marah dekat Siti Hajar, tebuk telinga buah benar kuih syegak lagi. Aduh, lagi hangat hati. Kan dia menikah dengan Nabi Ibrahim lama, anak tak ada. Kemudian Nabi Ibrahim berkahwin dengan bekas hamba dia, iaitu Siti Hajar yang dihadiah oleh Raja Mesir. Ini adalah sejarah sebut. Bila dia bawa Sarah hijrah berjumpa dengan raja di satu tempat, dalam kitab Qisasul Anbiya Imam Ibnu Katsir ada sebut, dan kisah Imam Bukhari sebut dalam tu ada. Tarik muka aku pula dah. Lepas daripada raja nak buat jahat dengan Sarah kan, dan sekali bumi telan. Sebagai riwayat kata badan dia jadi stroke terus, tak boleh buat apa. Akhirnya dia bertobat sampai 2-3 kali minta maaf. Akhir kali dia mengaku dia salah kan. Lepas tu dia hadiah kat depan seorang hamba. Ni Hajar balik pergi, dah nikah lama tak boleh anak. Hajar kata tak apalah abang, pergilah duduk. Bahasa kita lah, kalau bahasa isteri Nabi baik, tak apalah wahai Nabi Allah, pergilah duduk dengan hamba tu. Tengok pergi duduk dengan hamba tu, mengandung kan. Sebab Nabi Ibrahim dia bawa zuriat Nabi Muhammad. Makna cahaya muka Nabi Ibrahim ni berseri-seri. Tiba-tiba seri Nabi Ibrahim ni pindah pergi kat Siti Hajar. Kan mengandung tu Nabi Ismail. Nabi Ismail pembawa zuriat kan. Oh, dia tengok-tengok Hajar naik lagi segak, dia cemburu tu. Ni dah lah hamba aku, kata hang boleh mengandung, yang aku ni haram tak boleh. Oh, tabuk telinga bersubang. Oh, perempuan bersubang lagi segak kan. Kalau kita jantan bersubang, huduh nak mampus kan. Ya, perempuan bersubang, oh lagi segak, hangat hati betul. Tangkap pula, khatan pula. Khatan lagi sedap pada tak khatan. Lagi dia hangat hati. Mula satu syariat, orang perempuan kena khatan. Mula tu orang tak khatan. Sejarah pengkhatanan. Lepas habis kita. Kemudian berkata Aminah, tak kala beranakku, keluarlah dari kemaluanku satu nur yang mencerah baginya mahligai di tanah Syam. Oh, sampai ke Syam. Cakapku nampak terbungkin bahasa kita. Ini riwayat pada Aminah pula, cerita bab cahaya. InsyaAllah kita semua. Ini kemaluan. Sebagai riwayat lah, lebih banyak riwayat sebut dalam kitab Bujarmi kena apa dah. Nabi pernah ke usuk, para anbiya semua usuk. Dan sebagian riwayat kata sebut melalui bawah pusat. Manusia semua kemalan. Kalau keluar ke bawah pusat, kena belah operate dah tu. Kita gambar nak kita operate. Dan dia kata saya beranak ke perut, dah operate. Orang tak erat lah. Kalau dulu beranak semua beranak adat kan. Operate kan. Tak erat ni beranak besar. Keluar dia bertangkut balik, tak ada bekas kan. Kata keluar tengok tu dia parut sejengkai tak. Terbelah Tuhan buka rusuk keluar ni. Abang tak sama dengan orang kan. Ulama kata apa hebatnya manusia, terjadi di antara pertemuan dua tempat paling keji, keluar daripada tempat yang cukup keji. Hang faham mulia apa? Nali kata hang bertemu dua tempat kencinnya. Macam Nali kata amal faqrun innas, apa manusia ini menyombong, baik sombong. Awwaluha nutfatun qazirah, awal dijadikan daripada nutfah yang mayak mani yang cukup busuk. Awsatuha yahmilul uzrah, dalam masa usia hidup perut bawa ti'ah kita ni. Wa akhiruhu jussatun mazirah. Awwaluhu nutfatun mazirah wa awsatuhu yahmilul uzrah wa akhiruhu
apa wa akhiruhu jussatun qadirah. Maksudnya ni tak amal fakhrul insan, apa yang kata manusia ni megah sombong pelik sangat. Awwaluhu nutfatun mazirah, mula kejadian daripada air mani yang busuk. Wa awsatuhu yahmilul uzrah, dalam masa hidup kita hanya duk gandung bawa tik je. Siapa bawa kasuri dalam perut, waktu tengah makan banyak lagi tik tengah. Wa akhirahu, dan kesudahan hidup kita jussatun qazirah, menjadi bangkai yang busuk. Busuk yang kau tanya sembang sang. Nah, ni tabuh semua. Muka ni pula apa nama Syama'il.